Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ucapkan kepada anak-anak murid Ustazah dari kelas 1 Adanin. Baiklah, sebelum kita memulakan PDPR kita pada hari ini, elok sekiranya kita membaca terlebih dahulu surah Al-Fatihah dan diikuti dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshu 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, selamat kembali ke sesi PDPR kita. Sebenarnya ini adalah rakaman semula bagi PDPR yang berlangsung pada 10.15 pagi sebentar tadi, di mana kita telah pun buat Google Meet, dan tahniah kepada murid-murid yang telah menyertai Google Meet pada pagi tadi. Cumanya Ustazah buat rakaman semula. Kenapa? Sebab pagi tadi Ustazah tak boleh nak rakam PDPR pagi tadi, jadi murid yang tak sempat masuk mungkin tak ada rakaman. Jadi Ustazah buat rakaman semula untuk memudahkan murid-murid yang tak sempat nak masuk pagi tadi. Baiklah. Okey, macam pagi tadi Ustazah tanya kan kat kamu semua, rata-rata daripada murid 1 Adanin ni sudah baca Al-Quran atau belum, ataupun masih membaca Iqra'. Jadi pagi tadi Ustazah dapati bahawa ramai daripada murid 1 Adanin masih lagi membaca Iqra'. Okey, jadi tak apa, teruskan membaca Iqra' dan latihan setiap hari supaya kamu boleh cepat membaca Al-Quran. Jadi kenapa Ustazah tanya kamu baca Quran ke masih baca Iqra'? Sebab Ustazah nak tengok setakat mana kemampuan kamu dalam membaca Al-Quran. Okey, jadi kalau orang tu dia baru baca Iqra' 1, jadi kita tahulah dia kemampuan dia tahap mana kan. Kalau dia baca Iqra' 2, dia dah boleh bezakan untuk bacaan panjang dan pendek. Misalnya yang ada alif, huruf mat alif kan. Okey. Jadi untuk itu, untuk set indeksi kita pada pagi ni, mari kita baca bersama. Ini adalah salah satu muka surat yang Ustazah ambil daripada Iqra' 2. Jadi kita akan cuba baca bersama-sama. Okey, murid-murid yang menonton video ni boleh cuba baca di rumah, sebab Ustazah nak tengok adakah kamu boleh membezakan kalimah-kalimah yang kita baca ni. Okey, mari kita baca bersama-sama di bahagian yang Ustazah tunjukkan. Tana, tana. Nata, nata. Yaba, yaba. Baya, baya. Baiklah murid-murid, itu sajalah kita akan baca. Dan Ustazah nak tanya murid-murid semua, berdasarkan kalimah-kalimah yang kita baca sebentar tadi, apa yang murid dapati dan boleh bezakan? Misalnya pada perkataan tanah dan tanah. Bunyi dia semacam serupa, tetapi ada perbezaan di situ, di mana kalau macam kelas pagi tadi, ramai murid boleh meneka apa perbezaan dia. Perbezaan dia adalah dari sudut panjang ataupun pendek. Jadi apa yang menjadikan satu bacaan itu panjang ataupun pendek disebabkan oleh kehadiran huruf mat. Misalnya bagi perkataan tanah dan tanah ini, bezanya adalah kalimah yang kedua mempunyai alif dan sebelum dia berbaris fathah. Jadi kita kena baca dia pada kadar 2 harakat. Jadi kita tak baca dia tanah, kita baca dia tanah, 2 harakat. Tanah. Okey. Jadi apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Baiklah murid-murid, kita ke slide seterusnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang bacaan mat. Dan untuk pengetahuan murid-murid, huruf mat terbahagi ataupun huruf mat itu ada 3. Yang pertama adalah alif, seterusnya waw dan ya.
Macam contoh sebelum tadi, perkataan tanah tadi, tanah, dia mempunyai satu huruf mad, itu huruf alif. Yang mana di sebelumnya berbaris fathah, jadi kita wajib membaca 2 harakat, panjang 2 harakat. Jadi, kita kena tahulah asas kepada bacaan mad ialah apabila hadir ataupun ada huruf mad, iaitu sama ada huruf alif atau waw atau ya. Sekiranya huruf alif, maka huruf sebelumnya mestilah berbaris fathah. Berbaris fathah, baris atas. Kalau waw, dia mesti berbaris dhammah. Dan kalau ya, sebelumnya berbaris kasrah. Baiklah murid-murid, untuk itu kita akan ke slide seterusnya. Okay, nampak tak saya cakap mad. Mad tu bukannya mad jiran sebelah kita ataupun mad kawan kita, tapi mad yang kita nak bincang pada hari ini ialah mad bacaan panjang di dalam Al-Quran. Baiklah, pada hari ini murid-murid kita akan mempelajari tentang mad silah. Mad silah. Okey, ikut Ustazah. Mad silah. Mad silah terbahagi kepada 2 untuk pengetahuan semua murid-murid. Yang pertama adalah mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Okey, perhatikan perkataan yang berwarna merah. Mad silah qasirah. Dan yang kedua adalah mad silah tawilah. Okey, beza ya di antara kedua-dua ini. Kedua-dua ini adalah mad silah, tetapi mad silah ini dia terbahagi kepada 2, iaitu qasirah dan tawilah. Okey, kenapa ada 2? Jadi kita teruskan ke slide seterusnya. Okey, kita kena tengok dulu bacaan mad silah qasirah. Untuk itu, Ustazah akan membacakan beberapa contoh dan Ustazah akan terangkan bagaimana cara untuk kita mengenal pasti bacaan mad silah qasirah di dalam Al-Quran. Baiklah, untuk itu Ustazah harap murid-murid pasang telinga dan dengarkan betul-betul cara bacaan bagi potongan ayat yang tertera pada slide kamu ni. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Potongan ayat yang pertama ialah ahlihi masrura. Ahlihi masrura. Perhatikan pada huruf ha. Pada huruf ha ini kita baca pada kadar 2 harakat. Baiklah. Okey. Ini adalah cara untuk kita mengenal pasti mad silah qasirah di dalam Al-Quran. Okey, mad silah qasirah ini terjadi apabila huruf ha dhamir yang berbaris kasrah ataupun yang berbaris dhammah bertemu dengan huruf selain huruf hamzah. Semacam ni lah. Okey, ha ini bertemu dengan huruf mim. Huruf mim ni adalah huruf selain daripada huruf hamzah. Maka kita perlu membacanya pada kadar 2 harakat. Okey, cara lain untuk mengenal pasti mad silah qasirah di dalam Al-Quran, kita patut bersyukur kerana tulisan Al-Quran pada hari ini mudah untuk kita baca dan dia dah letak siap-siap kat kita tanda untuk kita kenal pasti mad silah qasirah ataupun mad silah tawilah. Jadi, untuk mengenal pasti mad silah qasirah, maka kita akan dapati akan ada tanda begini. Tengok pada cursor Ustazah, tanda ini. Tanda semacam sukun tapi dia bukan sukun. Ataupun tanda waw kecil. Waw kecil. Okey, ini adalah tanda tanda selepas huruf ha yang berbaris kasrah dan waw kecil untuk selepas huruf ha yang berbaris dhammah. Okey, itu cara untuk kita mengenal pasti mad silah qasirah di dalam Al-Quran. Jadi bacaannya ialah panjangkan pada huruf ha sekadar 2 harakat sahaja seperti ahlihi masrura. Okey, kemudian bi'ibadihi khabira. Yang ketiga, faja'alahu utha'a. Dan yang terakhir, innahu ya'lam. Baiklah murid-murid, terdapat 4 lagi potongan ayat di dalam skrin ini. Jadi Ustazah harap murid-murid boleh mempraktikkan sebagaimana yang telah Ustazah contohkan sebentar tadi. Baiklah, Ustazah ulang semula. Ini adalah mad silah qasirah di mana cara mengenal pasti mad silah qasirah ada 2. Yang pertama,
apabila huruf ha dhamir yang berbaris kasrah ataupun berbaris dhammah bertemu dengan huruf selain huruf hamzah. Ataupun kita boleh kenal pasti dalam Al-Quran apabila adanya tanda seperti ini dan tanda waw kecil seperti ini, maka kita perlu baca pada kadar 2 harakat. Okey, seterusnya adalah mad silah tawilah. Ikut Ustazah, mad silah tawilah. Mad silah tawilah sedikit berbeza berbanding mad silah qasirah yang kita belajar sebentar tadi. Perbezaannya ialah, okey, mari dengarkan cara Ustazah membaca potongan ayat ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Potongan ayat yang pertama, min dunihi ilaha. Dengarkan sekali lagi. Min dunihi ilaha. Jadi murid-murid, apakah yang murid-murid dapat bezakan di antara mad silah tawilah dan mad silah qasirah? Baiklah, yang pertama, murid-murid akan dapati mad silah tawilah bacaannya sedikit lebih panjang berbanding mad silah qasirah. Di mana itu? Okey, kita tengok ya. Mad silah qasirah sebentar tadi Ustazah terangkan bahawa kita baca pada kadar 2 harakat. Dan mad silah tawilah kita baca pada kadar 4 ataupun 5 harakat. Bagaimana cara untuk kita mengenal pasti bacaan mad silah tawilah di dalam Al-Quran? Baiklah, yang pertama, kita akan dapati hak dhamir yang berbaris kasrah ataupun berbaris dhammah itu bertemu dengan huruf hamzah. Maksudnya, selepas huruf ha ini akan ada hamzah di selepasnya. Cara yang kedua, ini adalah cara yang paling senang yang kita boleh dapati terus melalui tulisan Al-Quran apabila wujud tanda seperti seakan-akan sukun ni dan ada tanda panjang di atasnya. Begitu juga dengan waw kecil dan ada tanda panjang di atasnya. Ini bermaksud bahawa potongan ayat tersebut perlu dibaca pada kadar 4 ataupun 5 harakat. Jadi, mari kita ikuti contoh seterusnya. Hadhihi ilal Madinah. Perhatikan pada huruf ha, kita perlu baca pada kadar 4 ataupun 5 harakat. Sekali lagi. Hadhihi ilal Madinah. Yang ketiga. Malahu idza taradda. Perhatikan pada huruf ha, kita perlu membacanya pada kadar 4 ataupun 5 harakat. Seterusnya, azabahu ahad. Azabahu ahad. Itu adalah bacaan bagi mad silah tawilah. Ustazah ulang sekali lagi. Mad silah tawilah perlu dibaca pada kadar 4 ataupun 5 harakat. Dan cara untuk mengenal pasti mad silah tawilah ialah apabila huruf ha dhamir yang berbaris kasrah ataupun berbaris dhammah bertemu dengan huruf hamzah. Bermaksud terdapat huruf hamzah di selepas huruf ha dhamir. Ataupun cara yang kedua, cara yang paling mudah untuk kita mengenal pasti mad silah tawilah di dalam Al-Quran adalah melalui simbol yang diberikan, melalui tanda yang diberikan. Iaitu tanda seperti ini, lihat pada cursor Ustazah, dan diikuti dengan tanda panjang di bahagian atas. Ataupun tanda waw kecil yang mempunyai tanda panjang di bahagian atas. Baiklah, untuk itu mari kita sama-sama bezakan di antara mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Baiklah, mad silah qasirah. Yang pertama, kita tengok pada barisan yang pertama ini, iaitu cara kita mengenal pasti mad silah qasirah adalah apabila ha dhamir yang berbaris kasrah diikuti dengan tanda ini, ataupun ha dhamir berbaris dhammah diikuti dengan tanda waw kecil seperti ini, bertemu, tambah ni maksudnya bertemu dengan selain daripada huruf hamzah. Hamzah dengan alif seperti ini. Okey, selain itu maksudnya huruf lain. Huruf ba ke, huruf mim ke, huruf selain huruf alif ataupun huruf hamzah.
Ini bermaksud bahawa ha ini tidak bertemu dengan huruf hamzah. Maka kita perlu membacanya pada kadar 2 harakat. Dan bagi mad silah tawilah seperti di bawah ini, ialah sama juga ha dhamir dengan simbol seperti ini ataupun ha dhamir yang berbaris dhammah diikuti dengan waw kecil bertemu dengan alif ataupun hamzah, maka kita perlu baca pada kadar 4 ataupun 5 harakat. Baiklah, untuk itu kita boleh bezakan di antara mad silah qasirah dan mad silah tawilah secara sebelah-sebelah seperti yang Ustazah tunjukkan di skrin ini. Baiklah, ini adalah mad silah qasirah yang kita baca pada kadar 2 harakat dan ini adalah mad silah tawilah yang kita baca pada kadar 4 ataupun 5 harakat. Jadi, kita bandingkan antara satu potongan ayat dengan potongan ayat di sebelahnya, maka kita akan dapati bahawa mad silah qasirah dan mad silah tawilah berbeza. Jadi, pada potongan ayat yang pertama adalah seperti linukhrija bihi habban wa nabata. Perhatikan sekali lagi pada huruf ha. Linukhrija bihi habban wa nabata. Dan kita tengok pula pada contoh potongan ayat bagi mad silah tawilah. Wa ikhwatihi ayatul lissailin. Okey, berbeza ya. Okey, kadar bacaan bagi ayat mad silah qasirah adalah 2 harakat, manakala kadar bacaan bagi mad silah tawilah adalah 4 atau 5 harakat. Kenapa? Kerana mad silah tawilah dia tidak bertemu dengan huruf hamzah. Sebaliknya, mad silah tawilah bertemu dengan huruf hamzah. Okey, jadi formulanya adalah apabila huruf ha dhamir itu bertemu dengan huruf selain daripada huruf hamzah, maka ia adalah mad silah tawilah, mad silah qasirah yang kita baca pada kadar 2 harakat. Dan sekiranya ha dhamir itu bertemu dengan huruf hamzah, semisal wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud, maka kita baca pada kadar 4 atau 5 harakat. Kenapa? Sebab dia bertemu dengan huruf hamzah. Baiklah murid-murid. Untuk itu, murid-murid boleh teruskan aktiviti ini dengan melaksanakan live worksheet yang telah Ustazah sediakan dan Ustazah hantar di WhatsApp. Murid-murid boleh bezakan di antara mad silah tawilah dan mad silah qasirah dengan mengelaskan potongan ayat yang diberikan ke dalam kumpulannya. Okey, jadi di dalam live worksheet tersebut, murid boleh drag pilihan jawapan ni ke kotak yang betul. Semisalnya bi'ibadihi khabira, dia baca 2 harakat ataupun 4 atau 5 harakat. Sekiranya dia baca 2 harakat, maka kita kena kelaskan dia ke dalam mad silah qasirah. Dan sekiranya dia baca pada kadar 4 atau 5 harakat, kita akan kelaskan dia ke dalam mad silah tawilah. Baiklah, untuk latihan pengukuhan dan penilaian, maka murid-murid teruskan kepada aktiviti di buku aktiviti pada muka surat 34. Baiklah, arahannya adalah pendengarkan bacaan dan warnakan. Baiklah, untuk aktiviti pendengarkan bacaan, murid-murid perlu menghantar bacaan murid bagi potongan-potongan ayat yang terdapat dalam muka surat 34 ni ke WhatsApp Ustazah. Okey, nanti Ustazah akan dengar dan Ustazah akan nilai bacaan murid sama ada murid membaca pada harakat yang betul ataupun harakat yang salah. Kemudian, murid perlu tentukan sama ada potongan ayat ini perlu dibaca pada kadar 4 atau 5 harakat ataupun 2 harakat. Sekiranya potongan ayat ini dibaca pada kadar 4 atau 5 harakat, maka murid perlu warnakan warna merah di bahagian bintang ni. Okey, jadi Ustazah tunjukkan salah satunya wa rasulihi wal kitab. Okey, perhatikan kepada bahagian bergaris. Berapakah kadar bacaan bagi bahagian yang bergaris? Sekiranya 4 ataupun 5, warnakan merah. Sekiranya 2, warnakan kepada warna biru. Baiklah murid-murid, terima kasih atas penyertaan
murid-murid semua dalam PDPR pada hari ini. Jadi tahniah kepada yang telah menyertai Google Meet Ustazah pada pagi tadi, dan yang belum, Ustazah harap kamu semua menonton video ini daripada awal hingga ke akhir supaya kamu lebih faham tentang mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Dan jangan lupa untuk laksanakan aktiviti di live worksheet. Begitu juga dengan buku aktiviti dan menghantar rakaman bacaan bagi potongan ayat yang tertera dalam buku surat 34 ini. Baiklah, Ustazah harap kamu semua faham tentang mad silah tawilah dan mad silah qasirah yang telah Ustazah terangkan pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk baru, dan harap murid lebih bersedia dan ceria pada minggu akan datang. Sekian sahaja daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.